الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Yang keempat, hendaklah yang jadi imam itu ikhlas bagi Allah Ta'ala, serta mengerjakan apa yang diamanahkan Allah Ta'ala akan dia pada taharahnya dan segala syarat sembahyangnya. Dan makna ikhlas itu sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imam. Ya, jadi imam jangan diambil upah. Ini banyak upah. Dan jika mengambil imam akan rezeki ini daripada masjid yang diwakafkan. Ya, imam tak ada kerja kan, dia kena tumpu kerja, jadi masjid bagi dia daripada duit wakaf. Orang jadi imam dalam masjid, atau mengambil rezekinya daripada sultan, gaji bayar, atau daripada seorang manusia, maka tiada dihukumkan akan haram rezekinya, tapi makruh. Atau jadi haram, makruh. Dan mengambil upah menjadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh dia, daripada mengambil upah pada sembahyang tarawih. Tarawih banyak kan? Kadang sebulan 3,000 ya. Dia raya. Maka hukum dia kata Imam Ghazali adalah makruh. Upah ni akad ni, kalau ikut yang ada asal dia upah akad. Ya. Saya sewa lah barang tuan ni dengan harga apa? 1,000. Saya sewa lah kereta tuan ni harga 2,000. Upah dia panggil ujrah bila akdi dengan akad. Dia kata ada akad, dia tak ada akad, dia saja bagi atau lain. Kalau ikut halus tu, kita tak ada niat, kita pun tak terbayang ni nak bagi berapa, kita ikhlas, tiba-tiba dia bagi je, dan tak ada akad. Kalau akad dia bincang, saya ni imam berapa nak bayar? Itu upah. Bagi 3,000 lah, boleh? Okey lah, boleh. Itu dia panggil upah. Kalau dia tak ada sebut apa, kita buat ikhlas kerana Ta'ala, tiba-tiba dia bagi, itu lain. Pada mazhab Syafi'i kita, akad ni dia luas sikit, dia ketat. Kalau tak ada akad, tak jadi. Jadi kalau macam ni, kalau dia akad betul, bincang guna akad, itu jadi upah. Pasal niat je lah. Kalau niat dia ikhlas kerana Ta'ala, orang bagi itu lain hal. Jangan dia niat dan dia dah bincang dulu, siap akad berapa-berapa, bincang, atau lagi tawar menawar pula, 2,000, 3,000, 4,000 tak boleh, 4,000. Wah. Itu dah lain cerita lah. Dan mengambil upah menjadi imam pada fardu terlebih sangat makruh, kerana mengambil upah jadi imam pada sembahyang tarawih, dia lebih daripada makruh sembahyang fardu daripada sembahyang tarawih. Dan segianya bagi imam bahawa menyucikan batin dia, sebab dia jadi imam kan, dia pemandu, dan kalau pemandu tak betul, belakang rosak. Kita tengok driver taksi, kita naik, tengok dia minum arak kan, kepala uyung. Kalau tuan-tuan berani naik ya. Tak tambah satu batu dah terkejut parit juga. Dan saya bagi imam itu bahawa menyucikan batin hati dia, mana daripada kekotoran. Suci ni apa? Benda kotor kita nak suci. Apa? Ketidak ikhlas, riak, ujub, macam-macam. Pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, malaikat Jibril turun, tanya Nabi dah semayang belum? Dia kata dah semayang. Jadi Jibril kata, kenapa tak dengar azan? Sebab karamat Sayyidina Bilal, dia kalau azan, jejak aras. Suara dia tak ada pakai mic, jejak aras. Lampau ikhlas. Jadi ada satu hari, seorang ni suara dia sedap, kan, dia kecik Sayyidina Bilal, dia nak azan. Kan? Akhirnya dia pun azan. Hari tu dia azan, bukan dia tarik lah kan, macam tarik. Sedap. Tak naik atas. Jibril tak dengar. Bermakna apa? Dah masuk.
Nak masuk penyakit. Tu bahaya. Maka apa perkara pun kena bersih. Orang yang ikhlas memang tak ada dalam batin dia makhluk. Dalam hati dia suci. Ma fi qalbi ghairullah. Itu slogan selalu pakai kan. Tak ada dalam batin dia makhluk kan. Dia dengan Allah Ta'ala. Sebab kalau masuk je makhluk dia habis. Ya. Bila makhluk, manusia ni ada dalam hati dia, mulalah. Dia nak tarik perasaan makhluk, maka jadilah sifat tak elok. Riya, ujub, sum'ah, macam-macam. Maka tiada dihukumkan haram rezeki tapi makruh, ya. Dan saya bagi imam bahawa menyucikan batinnya daripada segala maksiat yang batin dan segala dosa besar, dan menyucikan diri daripada mengekalkan dosa kecil. Semua dia kena jaga. Kan imam kan bukan dia duduk jadi imam je. Dan perluas semayang pun mempengaruhi dia, dia ambil kira. Dan demikian lagi saya bagi imam tu menyucikan zahirnya pula daripada hadas, daripada najis, kerana tiada melihat dia akan demikian itu melainkan dia sendiri, sebab dia kata kena amanah dia. Kena tak amanah macam dia tak ada semayang dia di imam, kalau orang tahu dia tu. Kan? Abu hukum dia kalau dia semayang gitu, semayang makmum sah, dia je lah tak sah kalau dia tahu. Pernah berlaku dulu seorang dia tanya tuan guru saya. Dia di Mekah, ketika di Mina, dia jadi imam. Dah balik Malaysia dia teringat rupanya dia berhadas masa tu. Jadi dia punya risau macam mana nak beritahu, sebab di sana tu yang mengikut dia orang Malaysia, ada Thailand, ada Wendon, ada kan. Allah, macam mana suruh dia orang kata balik ni. Tuan guru kata tak apa. Wah, lega dia. Sebab apa tak apa? Sebab manik situ dia panggil manik yang batin, bukan manik yang zahir. Mana benda yang menyegah sembahyang ada dua, satu zahir macam tai cecak kita pijak tu nampak. Tu kalau nampak kena ulang balik sembahyang tu. Tai yang dia koyak tu nampak. Tapi bila dalam hadas orang tak nampak. Tak wajib lah makmum nak tanya bila imam nak imam, mam pada mandi hadas mam. Wah, mampu bongkau imam ni. Tu benda tak wajib. Jadi oleh kerana tu makmum tak ada masalah. Cuma imam tadilah. Sebab dia guna amanah. Maka jika ia ingat dalam sembahyang akan hadas, dan sembahyang dia hadas, teringat, kita ambil sembahyang dah 2 rakaat ni. Kalau pusing kan malu pula orang kata kan, situ teruja dia. Keluar angin, ya, dalam sembahyang dia keluar angin, dikentut dalam sembahyang. Maka jangan malu ia membatalkan sembahyang. Ni teruja. Makmum ramai kan, ibu makmum belakang. Tiba-tiba tu imam keluar, apa hal tu imam? Tu imam bocor paip tu. Kan? Sini teruja dia. Dia tahu ni hukum tak boleh, dia tak kira malu ke orang apa, orang ke orang tu. Ini dia dengan Allah Ta'ala. Dia keluar, dia kena keluar. Sebab dia dah batal semayang. Maka jangan malu dia membatalkan semayang, lalu hendaklah ia mengambil akan orang yang hampir akan dia. Ya, dia keluar tu dia tunjuklah seorang naik atas. Sebab orang duduk belakang imam pun kena orang yang faham. Ya, nama imam keluar, imam tunjuk semua senyap. Nama dia pula kuih ni. Wah, lagi kacau je. Dan menjadikan ganti, ya, menjadikan ganti akan jadi imam. Maka keluar ia dari semayang ni itu. Dan sungguhnya adalah Rasulullah SAW. Ingat ia akan janabah pada pertengahan semayang. Masya Allah. Rasulullah SAW ini sebagai contoh. Dia apa yang berlaku pada diri Islam adalah sebagai hukum. Ya. Mengambil akan seorang menjadi gantinya akan imam. Lalu pergi mandi ia, kemudian maka ia kembali kepada sembahyang. Allah. Yang kelima, bahawa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan setelah merata ia akan segala saf. Yang sini saya tengok betul-betul jaga dia apa? Tuan guru almarhum Tuan guru ni Abdul Aziz. Mana tempat tu semayang tak sama tempat dia. Kalau semayang dekat Tuan guru ni Aziz, masya-Allah. Kalau tak betul saf tu, dia bukan marah biasa, marah betul. Ya, kalau kita kata nak pergi penampau pun, memang dia marah betul. Tengok mata saf tu, memang dia jaga betul. Ya, ada seorang kocek. Dah betul semua dah luar betul saf, baru dia pusing. Baru dia angkat takbir. Ya. Kita iman juga saf. Yang belakang lesap pun tak pasal. Dia saf-saf kan.
Dia sebut dia tak memberi perhatian sangat. Tapi kalau di Pulau Melaka dia kita pergi, oh dahsyat. Yang mana dia jaga betul. Dia takkan takbir. Dia pastikan betul-betul semua dah luruh, tersap rapat semua. Baru dia pusing nak takbir. Itu yang disuruh. Ya. Sebab kalau sikit saf kita bengkok, saf kita tak lurus, saf kita tak rapat, fadilat jemaah luput. Kosong penat kita pergi dan syaitan dia dah hakal, nak dah hakal kita luar, kita dah boleh lawan. Tak payah pergi, kita dah boleh pergi. Kita semayang seorang dia, kita tolak, kita semayang jemaah kan. Dalam surau masjid dia masuk lagi kan. Dia kacau kat saf pula. Lama-lama tak ambil tahu, dia berkurang kan. Padahal garis saf dah ada dah. Kapit dia asyik ada sab lah, cantik dah, pun tak lurus juga. Itu satu daripada tipuan syaitan. Ya. Sebab bila sab lurus, insya-Allah boleh meluruskan hati kita sama. Bila sab tu rapat, insya-Allah hati kita akan rapat. Ada setengah dia cari kipas kan. Sebab panas pula semua belunggu kat kipas, macam kelakatu lah. Macam-macam. Bau jangan imam itu takbiratul ihram melainkan setelah merata ia akan saf. Maka sunat dia berpaling ke kanan dan ke kiri serta mengatakan istau. Ya, istau lis-salah rahimakumullah. Bersamakan oleh kamu akan saf kerana sembahyang ni. Mudah-mudahan memberi rahmat akan dikau oleh Allah Taala. Habis. Dan jika melihat ia cedera saf itu, maka menyuruh ia dengan membetulkan akan saf sekira-kira berbetulan bahu, setengah bahu. Rapat saf ni bukan tumit ya, rapat bau. Bila bau kena bau itu panggil rapat. Kalau lurus dia kira tumit, kaul muktamad. Kaul muktamad tumit dia kata. Ada setengah kaul mengatakan depan, kaki depan tu kena rata. Tapi kaul muktamad tumit. Ya, kaul yang kuat tumit. Jadi kita tengok tumit semua dah rata betul. Baru dia ditakbir. Dan sunat jangan takbir itu melainkan setelah selesai muazzin. Itu daripada iqamah. Ya, muazzin dah qamat, barulah kita angkat takbir. Sebab ada setengah mazhab dia sampai qamati salah. Bila Bilal qamat dia sampai qamati salatu qamati salah, imam pun angkat takbir. Allahu akbar. Kemudian disambung, dia habiskan dia punya qamat. Itu ada mazhab. Ya, ada mazhab itu. Tapi kalau sebut dalam Iqna' Abi Suja', sunat bangun tu bila? Bila imam dah habis makmum Bilal dah habis qamat. Bila dah habis qamat, baru kita bangun. Ya. Ada setengah tempat qamati salah dia bangun. Dari situ banyak khilaf. Tapi kalau dalam Iqna' Abi Suja', dia kata sampai habis qamat baru kita bangun. Ya. Betul konsep dia apa kata? Bukan untuk Bilal. Ni banyak untuk Bilal. Sop. Sebenarnya tu kerja imam. Itu dia punya apa? Imam punya kerja sebenarnya. Ya. Imam kena cek semua, imam kata betul konsep. Sufufakum kan? Fa inna tasufum min iqamatis salah. Atau sini isawu lis-salah rahimakumullah. Banyak ucapan-ucapan. Walhasil makna dia samalah, so kita luruskan saf. Siapa punya tugas tu? Imam. Muazzin tukang qamat, dia qamat dia. Ya. Dan sunat bagi muazzin bahawa mentakhirkan iqamat daripada azan dengan sekira-kira sekadar bersedia segala manusia bagi sembahyang. Ya, sunat bagi muazzin bahawa mentakhirkan qamat. Tapi dengan arahan imam, imam kata qamat, dia qamat. Ada setengah tempat pula teruk now sembahyang subuh kan, seorang sembahyang sunat. Ya, sampai orang depan nak tidur dan dia tak payah layan macam tu. Kita tengok imam habis sembahyang sunat, qamat je lah. Besoklah dia tahulah kan, dia tahu kena cepat. Ni seorang orang depan tunggu seorang di atas sembahyang tu. Nak habis seorang dia sembahyang, wah kata kacau je. Ya. Maknanya kita kena tegas dalam bab tu. Kalau imam dah habis sembahyang sunat, dia kena qamat. Namun dia tahu lah besok kan. Dia seorang. Tu datang pula macam itik pulang petang. Kedik. Orang depan tersenggut-senggut nunggu. Dan sunat bagi muazzin
Mentakhirkan qamat daripada azan dengan sekira-kira sekadar bersedia segala manusia bagi semayang. Sebab apa ni? Sebab kita nak menghasilkan semayang angka jemaah tu biar ramai. Di dalam semayang dia ada dua nisbah. Satu dipanggil nisbah kamman. Satu dipanggil nisbah kaifan. Nisbah kamman ni mana bilangan. Lagi banyak bilangan makmum, lagi besar pahala. Ya. Lagi satu nisbah kaifan. Nisbah maknanya keadaan imam tu. Imam tu siapa? Kalau imam tu ulama besar, wali besar, itu lagi afdal daripada orang biasa je. Ya, itu nisbah dia ada. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fa fil khabar liyatamahhal al-muazzin bainal azan wal iqamah biqadri ma yafragul akl min ta'amih wa mu'tasir min i'tisari. Lama kot ni. Bahawa kita sebut dalam hadis Nabi SAW, hendaklah menanti muazzin pada azan, antara azan dan qamat, sekadar selesai orang makan daripada makanan. Mana kalau makan tadi kan, dia selesai makan, qamat lah. Kalau ikut sini panjang juga. Ya. Dan orang membuang air besar hingga selesai. Kalau buang air dan tanah kita tunggu, dah boleh tahan ke lama. Tujuan dia apa tadi? Tujuan ni kita tunggu untuk apa? Untuk mendapatkan ramai. Itu maksudnya. Nak tunggu sebab dia memang nak semayang. Tak sunat kita menunggu orang datang. Kita dah tahu dah suruh ni datang 10 orang ni. Kita nak tunggu 20 orang. Wah, habis waktu tak habis orang. Kan? Itu kadar adat, tengoklah. Yang keenam, sunat bagi imam bau menyaringkan akan suaranya pada ketiga takbiratul ihram tu. Allahu Akbar. Biar jelas, terang. Pada ketika segala takbir dalam semayang dipanggil takbir intiqalat. Takbir ada dua jenis. Satu takbiratul ihram, satu takbir intiqalat. Takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Maka takbiratul ihram hukum dia apa? Rukun, wajib. Ya, kalau dia tak takbir tak sah semayang dia. Ya. Adapun takbir intiqalat, satu rukun ke satu rukun dipanggil sunat hay'ah qauliyah. Sunat hay'ah yang dibangsakan kepada ucapan bacaan itu. Kalau dia tak baca pun semayang sah, itu kurang pahala dah. Dan jangan menyaringkan makmum akan suaranya melainkan sekadar didengar oleh dirinya. Ni ada gaya makmum kadang duduk sab 3 kan. Dia baca Fatihah sampai ke depan tengau. Agak dia minta jadi imam tak dapat kan. Nak jadi imam tak apa, aku baca kuat-kuat lah sana. Kan? Jangan. Sila-sila jadi haram kalau sekiranya mengganggu sebelah. Orang sebelah nak baca pun dia kuat betul wah-wah lah tu. Bismillah, bismillah. Wah, bening kepala orang dengar. Iya ke nak wudu? Iya. Biasa. Kalau tuan guru saya kata apa? Tuan guru kata, kau dengar orang wah-wan kau tahu. Yang tak betul kan dia pakai. Ihdinas sirat, waktu ihdinas sirat. Yang tu dia pakai. Jaga syaitan ni mengakal gitu. Kan jaga ni. Lagi. Dia kena cari satu kalau ada kepit. Kepit baju kan. Kepit ni angin dia keluar.
Mana tadi ya? Lagi. Mana dia? 6. Pertama. Jangan menyaringkan makmum akan suaranya. Buka kecil. Melainkan sekadar didengar oleh dirinya sendiri. Jadi bacaan ni kena dijaga tu. Kalau kuat sangat mengganggu orang haram. Kalau tak dengar langsung tak sah. Jaga ni. Kita bacaan ni sama ada yang wajib untuk mengesahkan dia, atau yang sunat untuk dapat fadilat pahala dia, mesti bacaan kita didengar telinga sendiri. Maka dengar tu ada dua jenis. Satu dengar bil fi'li, satu lagi dengar bil quwwah. Dengar bil fi'li maknanya kalau ada bising kita kena angkat suara lagi. Kalau dengar bil quwwah ni ketika suasana tenang kita baca, kita dengar bismillah untuk diri kita. Yang nak dipakai adalah dengar bil quwwah dengan takdir. Mana kita baca kalau seorang kita baca kita dengar. Takdir kalau ada ramai kau bising tak apa dengar, tu tak apa. Bukan bil fi'li. Kalau bil fi'li, kalau kuat dengar kita kena jerit, tak perlu. Tapi kalau jangan sampai tak berbunyi. Dia baca tu mulut dia kamit-kamit. Bunyi tidak, itu tak sah bacaan. Tak dipanggil bacaan sebab dia sendiri tak dengar. Jadi baca biar dengar diri sendiri dan jangan terlampau kuat sehingga terdengar orang sebelah. Lebih lagi kalau mengganggu orang sebelah, itu boleh jadi haram. Dan sunat bagi imam itu meniatkan akan jadi imam supaya dapat fadilat berjemaah. Imam kalau dia niat jadi imam atau tak niat jadi imam, bawahan lain ikut dia, hukum dia sah. Ya, hukum dia adalah sah. Fadilat jemaah dapat tidak? Setengah kata tak dapat. Setengah kata dapat fadilat rabti je. Ya, fadilat pertambatan dia dapat. Fadilat jemaah dia tak dapat. Sah sembahyang. Di fadilat jemaah tak dapat. Kalau makmum dia tak niat berjemaah, maka fadilat jemaah dia tak dapat dan dia tak boleh nak ikut imam. Ya, dia tak boleh nak ikut. Dia nak ikut mesti dia niat mengikut imam. Dan niat untuk dapat pahala bagi makmum mesti dalam takbiratul ihram. Kalau dalam takbiratul ihram dia tak niat, semayang zuhur dia angkat takbir Allah. Saja semayang pada zuhur parakat dia tak ada. Kemudian lepas nak baca Fatihah kan, baru dia niat aku ikut imam. Apa hukum dia? Sah ikutan, tak dapat pahala jemaah. Pada jemaah mesti niat makmum dalam takbiratul ihram. Berbeza dengan imam. Imam kalau dalam takbiratul ihram dia tak niat. Rakaat kedua kan baru niat aku jadi imam. Start daripada niat sampai ke hujung baru dia dapat pahala jemaah. Ya, makmum ketat sikit. Makmum mesti dia niat dalam takbiratul ihram untuk mendapatkan pahala. Maknanya apa? Semayang pahala jemaah tu.
Maka jika tiada berniat imam akan demikian, imam tak niat jadi imam, maka sah sembahyangnya. Untuk sah pada jemaah dapat. Dan sah sembahyang makmum. Dan jika ia berniat akan mengikut imam, makmum ni ada niat ikut imam dan dapat makmum akan fadilat berjemaah, dan tidak dapat imam akan fadilat jemaah. Makmum niat, imam tak niat. Makmum dapat, imam tak dapat. Di sembahyang jemaah ni selagi perbuatan zahir sama, sah ikut. Niat tak kisah. Orang ni sembahyang qada, yang ni sembahyang ada. Ya. Maka sah ikut mengikut. Yang ni sembahyang sunat, belakang sembahyang wajib, sah juga ikut. Kecuali perbuatan tak sama tak boleh. Macam sembahyang jenazah tak boleh nak ikut lah. Atau sembahyang gerhana. Gerhana dia kapiat dia lain, kan? Dia rokok 2 kali. Baca Fatihah, surah, rokok. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, baca Fatihah balik. Baca surah balik, rokok balik, baru bangun, baru pergi sujud. Tu bagi kita tak ikut. Sembahyang biasa tak ikut sebab perbuatan dia mukhtalif, tak sama. Adapun kalau perbuatan sama, orang tu sembahyang zuhur, kita qada sembahyang asar. Kan? Tu maka hukum dia sah tak apa. Mana sah orang sembahyang fardu mengikut sembahyang qada, sah orang sembahyang fardu mengikut sembahyang sunat, orang sunat ikut fardu, semua sah. Selagi perbuatan dia perbuatan sembahyang sama. Kecuali perbuatan sembahyang tak sama, macam sembahyang jenazah atau tak ikut mengikut. Ya. Dan sahaja bagi makmum itu mentakhirkan takbir daripada takbir imam, maka mula ia akan takbir kemudian daripada takbir imam. Ni jaga juga ni. Kadang-kadang dia kejar imam pun dia. Imam dah Allah, dia dah Allah, aku dia kejauh. Rosak mayang dia. Dia kena sampai ra akbar imam tu. Allahu akbar. Dia dah bar sampai ra confirm baru kita masuk. Ini dia kejauh tu imam dah. Nyanyi silap semayang dia rosak nanti. Ya. Innama ju'ilal imam liyutamma. Tu kaedah itu. Sungguh dijadikan imam untuk diikut, bukan untuk dikejauh. Ini dia kejauh tu imam. Bila biasa kejauh ni? Main terawih. Imam puas dia kejauh. Imam kata puas, bagus berambat. Kan? Yang terbaik makmum mengikut tu sampai imam pada rukun maksud. Imam nak pergi rakaat, dia turun dah sampai rakaat betul, baru kita kejap. Imam tidak dah tegak betul, barulah kita bangkit. Itu yang terbaik. Ya. Biasa kita imam turun ni kita kejap belakangan. Jangan potong. Kalau serentak makruh, kalau dulu batal sembahyang. Dia mendahului imam 2 rukun fi'li, batal sembahyang. Kalau 1 rukun fi'li makruh, terlewat pun itu juga. Tapi takbir tak boleh. Takbir kena diambil betul. Sebab dia masuk, imam tak masuk, kita dah masuk dulu. Adapun ada adab imam dalam bacaan, maka 7 adab. Yang pertama, sunat bagi imam memperlahankan akan doa iftitah. Jangan dijerit atau mesti pula dengar. Dan ta'awuz mana'uzubillah. Seperti sunat memperlahankan akan demikian itu bagi orang sembahyang bersendirian. Sama juga baca perlahan. Maknanya baca perlahan doa iftitah dengan ta'awuz bagi imam dan bagi orang yang sembahyang munfarid seorang diri. Yang kedua, sunat bagi imam menyaringkan suara pada ketika membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat pertama daripada maghrib, 2 rakaat pertama isyak. Demikian lagi sunat akan demikian itu orang yang sembahyang seorang diri. Sunat dia baca kuat pada tempat sembahyang jahriyah yang baca kuat. Ya. Baca kuat, apa baca kuat? Maghrib, isyak, subuh. Jumaat, ya. Dia tak lazim daripada sembahyang siang malam. Ada orang kata malam baca kuat, siang baca pelan. Sembahyang Jumaat, siang orang baca kuat ikut imam, kan? Dia ikut apa yang Nabi buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita sembahyang sebagaimana kita tahu cara Nabi sembahyang, mengikut perkhabaran hadis sahih. Bagi kita tahu, kalau bagi sahabat dia tengok bagaimana engkau lihat Nabi kata. Jadi kita tak lihat, kita tahu dengan perkhabaran rantaian hadis yang sahih. Yang ketiga, sunat bagi imam dan makmum orang yang sembahyang bersendirian bau menyaringkan mereka akan amin pada sembahyang yang nyaring. Ya, kalau sembahyang sirriyah yang perlahan baca perlahanlah. Dan sunat lagi makmum itu mempesertakan mengucap amin
dengan imam. Bila imam amin, makmum serentak, sebab ada kelebihan di situ. Sabda Rasulullah SAW, iza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Apabila mengucap amin, imam mengucap amin, amin, maka serta oleh kamu mengucap amin. Itu Nabi suruh. Sebab apa? Kerana bahawa sembarang siapa muafakat aminnya dengan amin malaikat, nasai diampunkan baginya akan yang dahulu daripada dosa dia. Ya, apa mafhum dari masuk hadis ni, apa mafhum dia? Ha? Apa kita faham daripada hadis ni? Bahawa amin imam disertai amin malaikat. Imam kata amin, je malaikat serentak. Ha. Sebab dia kata barang siapa yang serta amin yang amin malaikat. Dia tak kata barang siapa serta amin dengan amin imam. Padahal nak ceritakan amin imam tu serta, tapi nak cerita serta dengan kelebihan. Lalu disebut di sini fa inam wafaqa ta'minu ta'minul malaikah. Bermakna mafhum dia amin imam serentak dengan amin malaikat. Maka kelebihan dia ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkan dosa ini yang telah lalu. Itu kelebihan banyak tu. Bila benda ni disuruh oleh syarak, maka dia tidak memutuskan muwalat. Baik kita semayang tarawih, biasa laju kan. So imam pula baca pendek, baca laju. Jadi makmum ni dia baca, imam baca je Fatihah, dia ikut belakang. Maka kalau begitu, bila imam habis, dia buat setengah. Dia setengah. Imam pun amin. Apa hukum dia? Dia sunat amin. Kan? Putus tak mualat dia tu? Dia boleh sambung tak? Hukum dia boleh sambung. Sebab apa? Sebab amin itu benda yang kata masyru', benda disyaratkan. Kalau benda tak disyaratkan dalam sembahyang, putus Contoh dia bila orang bersin. Ya. Dia mana bersin? Asyum, dia bersin alhamdulillah. Yang dengar pula jawab yarhamullah. Maka putus mualat. Bermakna kau tengah baca Fatihah, dia bersin, dia ucap alhamdulillah, dia kena ulang balik Fatihah dulu. Yang ucap yarhamullah pun kena ulang balik Fatihah. Ya, kena jawab yarhamullah. Jangan jawab yarhamkallah. Yarhamkallah luar semayang. Kalau dalam semayang dijawab yarhamkallah, batal semayang. Sebab dalam semayang tidak boleh cakap secara kata khitab tuju berhadapan, melainkan kepada Allah dan Rasul saja. Ya, Allah dan Rasul salam saja. Assalamu alayka ayuhan nabi, kan? Assalamu alayka, bukan alaihi. Kalau alaihi diguna nama gantian, dia panggil isim dhamir. Kalau diguna dhamir mukhatab ka, doa semayang. Kalau dalam semayang batal. Itu kena jaga hukum. Itu beza dia. Benda disyarat tak putus. Sebab kita antara ayat dengan ayat, dia mesti jangan lebih biqadri tanafus, kadar bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas je. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lama. Ya. Dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Dia diam. Kan? Lepas tu baru ada sambung. Jawab dia putus apa bacaan. Kena ulang balik. Ya, dia kadar bernafas, tarik nafas saja dia. Sebagaimana biasa. Kecuali benda yang disyaratkan sini, barulah tak apa. Ya. Habis. Yang keenam, sunat bagi imam diam, dipanggil sakta. Kemudian daripada membaca waladdallin, berhenti kejap. Kemudian amin. Sekadar bernafas. Ya. Kemudian maka ia mengucap amin. Sekadar itu maka disertakan aminnya oleh makmum. Makmum serentak amin. Maka dapat kelebihan besar. Dosa dia diampun oleh Allah Ta'ala. Besar tuan-tuan ni. Dan satu lagi. Yang keenam, sunat bagi imam diam kemudian daripada amin, sakta. Ya. Keenam, sunat bagi imam diam kemudian daripada baca surah dahulu daripada rakaat. Ini tempat-tempat sunat ni. Antara surah dengan rakaat pula. Berhenti kejap baru rakaat. Sekadar penceraian antara membaca surah dan antara takbir rakaat tadi. Dan jangan membaca makmum di belakang imam melainkan Fatihah juga.
Yang mazhab Imam Syafi'i kita kena baca Fatihah. Imam baca, makmum kena baca. Sebab berpegang pada zahir ayat, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada semayang man tak sah semayang. Orang yang tak membaca Fatihah, sama ada seorang diri atau di makmum atau imam. Ada pun hadis yang mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Dalam mazhab Syafi'i kita pakai dalam masalah masbuk. Bacaan imam, bacaan makmum. Termasuk je kan imam tu rakaat. Atau kita tak baca, kita terus rakaat. Ya. Kalau mazhab Hanafi lagi senang. Dia pakai qiraatul imam, kata makmum, bacaan imam, baca makmum, dia tak payah baca terus tuan. Ya, kita sembahyang, angkat takbir, imam angkat takbir Allahu akbar, kita bawa akbar. Imam baca Fatihah, kita dengar je. Dia amin, kita dengar dia baca surah. Ini tanggung habis ni. Ya, dalam mazhab Hanafi dia pakai itu. Mana tanggung habis. Jadi makmum dia dengar. Ya, jadi kita tak. Kita pakai hadis tadi. Semua kena baca. Habis. Dan jika tiada mendengar makmum akan bacaan imamnya pada semayang yang nyaring. Main nyaring tapi mic dah rosak. Makmum ramai 10,000 misalnya ni. Sebab apa? Kerana jauh. Tak dengar. Atau pada semayang sir, Zuhur, Asar kan, sir, perlahan. Maka sunat makmum membaca surah. Ya, sebab kita tak dengar, bacalah. Kalau kita dengar, itu kena dengar. Fa iza quri'al Quran fastami'u dah. Quran situ. La'allakum turhamun. Kalau baca Quran taklah kamu dengar. Sebab tu yang terbaik sebenarnya bagi imam, tapi jarang orang buat ni. Dia tengok yang buat ni seorang tunggu saya, tunggu Haji Hashim je. Tunggu lain pun dia tak amalkan ini. Apa amal dia? Sebenarnya yang sunat dia, bila imam habis baca Fatihah, dia baca satu doa. Kalau kita dalam Kifayatul Akhyar ada hadis doa tu. Dan doa tu panjang dia lebih kurang panjang Fatihah je. Jadi bila imam baca Fatihah habis, makmum amin, makmum baca Fatihah, imam baca doa tu. Jadi elok jika imam baca perlahan doa tu, habis makmum pun habis Fatihah. Jadi bila imam baca surah, makmum boleh dengar. Masalah yang sekarang ni dia gedah. Dia habis Fatihah je amin, imam baca Fatihah, makmum baca surah. Jadi sekarang imam makmum dah tak boleh nak dengar. Makmum tak dapat memberi tumpuan bacaan surah imam. Sebab apa? Dia sibuk baca Fatihah. Yang sebenarnya yang sunatnya bagi imam, dia jangan baca Fatihah dulu. Jangan baca surah dulu. Lepaskan makmum habis Fatihah, baru dia baca surah. Jadi bacaan surah dia dapat dihayati oleh makmum. Itu keadaan yang tepat. Tapi dia baca dulu pun sembahyang sah, tapi tak dapat aula lah. Ya, kurang aula. Yang elok dia habiskan bacaan makmum baru dia baca. Maka di celah tu ada satu doa dia. Ya. Doa tu kadar lebih kurang macam Fatihah panjang. Elok sama saiz. Imam habis baca Fatihah, baca doa tu, makmum pun habis Fatihah. Jadi imam baca surah, makmum boleh menghayati dia. Dan jangan makmum membaca di belakang imam, melainkan Fatihah juga. Jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imamnya pada semayang yang nyaring kerana jauh, atau pada semayang sir, maka sunat makmum membaca surah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, adalah bagi imam di dalam berdiri itu 3 diam, 3 sakta dia. Ya. Demikianlah diriwayatkan akan dia oleh Samurah Ibnu Jundub dan Imran Ibnu Husain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa diam dia? Diam pertama apabila takbir imam, maka hendaklah diam ia sekadar makmum membaca Fatihah. Ya. Dari itu waktu imam membaca doa iftitah. Maka bahawasanya jika tiada diam imam itu pada ketika itu, nasaya meluput ia akan makmum akan mendengar bacaan imam. Ya, kepada diam dulu. Maka atas imam barang yang kurang daripada sembahyang makmum tadi. Sebab bacaan imam yang elok makmum dengar. Dan jika tiada membaca makmum akan Fatihah pada ketika diam imam, padahal
Sibuk makmum dengan membaca yang lain daripada Fatihah. Ada demikian, itu taksir cuai atas makmum. Tiada taksir atas imam. Makmum dia kena ikut law dia lah. Dia baca Fatihah dah habis, kemudian imam baca, dia kena dengar. Diam kedua bila tu? Apabila selesai imam daripada baca Fatihah. Imam selesai baca Fatihah, naklah ia diam sebentar. Ya, dia diam supaya menyempurnakan dari makmum. Ini yang tadi yang kita bincang ni. Imam baca Fatihah selesai je, maka hendaklah imam tu diam supaya menyempurna oleh makmum yang tiada membaca Fatihah pada diam yang pertama tu akan Fatihah ni. Dan diam ia lamanya setelah setengah daripada diam yang pertama. Dia nak melepaskan makmum tu ya habis Fatihah. Dan diam ketiga apabila selesai imam daripada baca surah, tapi dahulu berrokok, berhenti sekejap, sekadar penceraian bacaan surah dan takbiratul ihram tadi. Yang ketujuh, sunat bagi imam baru membaca pada rakaat semayang subuh selepas daripada Fatihah akan 2 surah yang mengandungi 100 ayat atau kurang, kerana melanjutkan pada semayang subuh itu. Yang mengerjakan ini akan semayang pada awal waktu subuh sunat. Maka tiada mengapa selesai semayang subuh itu serta waktu kabur. Tak apa. Tengok waktu nak terbit tak apa. Tapi tak terbit matahari lah. Antara wajib membaca pada rakaat yang kedua itu dengan akhir surah sekira-kira 30 ayat. Ya. Tiada mengapa makna baca surah tu boleh. 30 ayat atau 20 ayat hingga akhir surah tadi. Ya. Itu maknanya apa? Sunat bagi imam memberi keadaan yang demikian. Dan kata Imam Ghazali Ta'ala, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya ia membaca 2 rakaat qabla subuh. 2 rakaat qabliyah subuh dan 1 ayat daripada surah Al-Baqarah. Ya, firman Ta'ala, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini sunat dibaca ni. Ya, kata Imam Ghazali, diriwayatkan Nabi SAW bahawasanya ia membaca pada rakaat, ya, 2 rakaat qabliyah subuh. Kita biasa qabliyah ba'diyah kita apa? Baca Fatihah kan. Ini sunat baca surah ni. Ya. Kemudian dan sunat wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Alhamdulillah.